Selamat datang ke YouTube channel Good Tea Garden. So, bertemu lagi kita pada minggu ini dalam segmen Sembang Arnab. So, dekat sini untuk topik minggu ni, kita ada topik berkaitan dengan pengurusan sport. Tanpa membuang masa, kita akan teruskan kepada topik kita pada hari ini, iaitu pengurusan sport. Okey, mungkin ada yang tidak tahu apa itu NASBOK. So, dekat sini saya akan bagi penerangan tentang istilah NASBOK. So, dekat sini apa yang kita katakan NASBOK adalah satu bekas yang digunakan untuk kita bagi dekat induk yang nak melahirkan. So, dekat sini bekas-bekas ni digunakan untuk memudahkan proses kelahiran induk tu sendiri. Selain daripada menjamin juga keselamatan anak-anak yang dilahirkan. So, bekas ni adalah untuk dia letakkan anak-anak dia dekat dalam tu lah, supaya lebih selamat. Dan seperti yang kita tahu, untuk mengelakkan daripada dia dipijak ataupun kecederaan lain lah. So, berkaitan dengan bekas NASBOK. So, bekas yang macam mana yang sesuai untuk kita jadikan NASBOK? Dekat sini ada beberapa ciri-ciri yang kita boleh dititik beratkan dalam pemilihan NASBOK, iaitu mudah dicuci, tahan lasak. So, mudah dicuci dan tahan lasak ni antara faktor yang boleh dikatakan paling penting lah dalam sesuatu NASBOK ni. Sebab kita ada satu rutin yang di mana kalau macam kami di sini, kami akan tukar dan cuci NASBOK tu at least 2 kali seminggu. So, dekat sini mudah dicuci dan tahan lasak sangat penting supaya NASBOK tu kita boleh pakai untuk jangka masa yang lama lah. Selain daripada itu adalah sesuai dengan induk tu sendiri. Means kalau ada induk yang besar, kita perlukan satu bekas yang besar lah. Sesuai ni maknanya dia tak terlalu kecil dan juga tak terlalu besar. Tak terlalu kecil ni supaya induk tu selesa lah dekat dalam NASBOK tu, dan sekali dengan anak-anak ni supaya tak ada masalah terhimpit, masalah terpijak. Yang keduanya yang tak terlalu besar, yang ini kita kena ada satu NASBOK yang bersesuaian dengan saiz sangkar tu. Saya sangka sendiri. So, kalau boleh janganlah NASBOK tu lagi besar daripada sangkar. Okay. Seterusnya, apa yang kita perlu titik beratkan dalam pengurusan NASBOK? So, pengurusan NASBOK ni biasanya yang paling kritikal yang kita perlu jaga adalah pada 3 hari pertama kelahiran. So, 3 hari pertama ni waktu di mana anak tu dari segi mortaliti, kadar kematian sangat tinggi. Bergantung kepada induk tu sendirilah. So, dekat sini kita ada beberapa faktor yang boleh menyebabkan kematian, terutamanya NASBOK tu sendiri. So, kalau ada anak yang terkeluar daripada NASBOK, biasanya kita akan masuk ke dalam NASBOK. So, NASBOK tu perlu ada bedding. Dan induk tu kebiasaannya kalau ada masalah yang biasa tentang induk ni, susu. So, dalam masa 3 hari ni, kenapa kita perlu teliti dan selalu pantau? Disebabkan kalau ada anak yang tak cukup susu atau induk yang memang tak tahu menyusu dan tak menyusu langsung, kita boleh buat kira pindahkan anak-anak tu kepada ibu angkat yang mana yang boleh menyusu. So, sebab tu 3 hari ni penting. Okay, selain dari itu, selain pada 3 hari pertama ni, rutin-rutin lain yang biasa kita tekankan adalah kita cuba untuk tukar ataupun tambah bedding dalam NASBOK at least 2 kali seminggu. So, 2 kali seminggu ni maknanya kita akan cuba untuk tingkatkan lagi hygiene dan juga keadaan dalam NASBOK tu sendirilah. So, dekat sini apa yang biasa berlaku dalam masa tempoh 2 ke 3 hari ni, di mana kalau macam kami gunakan bedding yang hay sebagai bedding. So, biasanya induk ni
akan makan juga bedding tu sendiri. So dalam masa 2 ke 3 hari, few days macam tu, bedding tu akan habis. So tujuan kita buat rutin untuk tukar ataupun tambah bedding dalam masa 2 kali seminggu ni adalah untuk pastikan dalam nesbok tu sentiasa ada bedding. So kalau in case kita ada induk yang jenis suka berak, suka kencing dalam nesbok, so dalam masa 2-3 hari ni kita juga akan buat rutin untuk tukar nesbok tu lah. So supaya anak tu berada dalam satu environment yang bersih. Seperti yang kita tahu, anak yang baru dilahirkan ni tak ada bulu, so dari segi immunity pun rendah. Kalau boleh kita tak nak ada satu environment yang kotor lah, untuk kita pastikan anak-anak ini dapat sustain sampai dia besar. Okey, bercakap tentang bedding, mesti ramai yang tertanya-tanya macam mana nak pastikan bedding tu sesuai atau tidak untuk kegunaan nesbok dan ataupun untuk anak-anak atau induk tu sendiri. So dekat sini biasa kalau bagi saya, untuk bedding ni akan ada 2 jenis lah. Sama ada yang akan bagi faedah kepada induk ataupun anak tu sendiri, dan yang semata-mata untuk dijadikan bedding. So tujuan utama bedding adalah untuk penyerapan air dan juga dari segi shock absorber lah. So kalau macam induk tu terpijak, dia tak akan terpijak anak tu pada lantai yang terlalu keras. Okey, seperti yang saya cakap tadi, kita ada 2 jenis bedding, iaitu yang bagi faedah dan tak bagi faedah kepada induk ataupun anak. Sebagi yang bagi faedah, biasanya kami akan pakai bedding seperti hay. Hay yang kami pakai adalah Timothy. Kenapa bukan alfalfa? Sebab alfalfa datang dalam keadaan yang ada ranting dan juga ada daun. So dua-dua bahan ni, dua-dua structure ni bagi saya tak berapa sesuai untuk dijadikan nesbok, disebabkan oleh ranting dia terlalu keras dan dia punya daun pula terlalu hancur dan berdebu. So kalau boleh, kita tak nak pakai yang terlalu keras dan juga terlalu berdebu. Kalau macam Timothy ni, sebab dia asalnya daripada rumput-rumput, jenis rumput, so dia memang sesuai lah untuk kegunaan bedding. Selain daripada itu, seperti yang kita tahu juga, apa yang kami observe dekat sini, induk-induk yang menyusu ni juga cenderung untuk makan bedding tu sendiri. So sebab tu kita ada rutin di mana kita perlu tambah bedding ataupun tukar nesbok dalam 2 kali seminggu. Kebiasaannya bedding-bedding yang kita letak tu boleh dihabiskan dalam masa 2 ke 3 hari macam tu. So untuk pastikan anak tu sentiasa selamat, kita kena tambahlah bedding tu. Bagi bahan yang tidak mendatangkan faedah seperti wood shaving dan juga keratan kertas. So dekat sini dua-dua bahan ni kalau induk tu consume pun, dia tak akan bagi apa-apa nutrisi tambahan lah. So untuk kegunaan asalnya sebagai bahan untuk kita serap air dan juga kira untuk kurangkan kesan-kesan dipijak induk ni sendiri, so sebagai shock absorber, yang tu boleh diguna pakai. Cuma kelemahan dia adalah tak ada nutrisi tambahan lah, itu je. So selain daripada tu, kalau rasa boleh dapatkan dua-dua bahan ni dalam kos yang rendah dan kita tak ada apa masalah dekat nutrisi induk, boleh diguna pakai. Kalau macam kami ada masalah dekat nutrisi induk. Bagi induk yang melahirkan terlalu banyak, untuk pellet yang sedia ada, bagi kami dia tidak memenuhi keperluan induk tu sendirilah. So kami bagi makanan tambahan. So macam dekat sini, nesbok tu, bedding dalam nesbok tu sometimes boleh jadi satu sos tambahan untuk nutrisi induk tu sendiri, dari segi untuk support dia menyusu, support energi yang dia perlukan setiap hari untuk hasilkan susu. Okey, kita dah ceritakan tentang nesbok dan juga jenis-jenis bedding. Mungkin ada yang tertanya,
macam mana kita nak pastikan bedding dalam nestbox ni mencukupi dan sesuai untuk induk dan anak-anak tu. Bagi saya mudah. Kalau macam saya dekat sini, saya sometimes ada induk yang dia gugurkan bulu dia untuk dia buat dia punya nest sendiri, sarang dia sendiri. So dekat situ kita boleh tengok bila induk-induk yang gugurkan bulu dia, kalau kita perhatikan anak-anak dia tu boleh menyorok kat dalam tu. So dekat sini sama juga dengan bedding, yang kalau kita nak gunakan bedding tambahan, contoh macam hay. Kalau macam saya cuba letak hay sebanyak mana, sebanyak yang saya rasa anak tu boleh jadikan hay tu sebagai selimut ataupun dia boleh sorok-sorok kat dalam tu. So dekat situ kalau dia terpijak, induk dia terpijak, means dia tak terus kepada lantai yang keras lah. So ada hay dekat bawah yang jadi pelapik. Yang tu antara saya punya benchmark lah. So macam mana saya nak tahu, okay, bedding ni dah cukup untuk induk dan anak-anak tu sendiri. So itu saja untuk perkongsian kali ini. Terima kasih kerana menonton.